محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. أما بعد. Barisan pengurusan Masjid Negara, Ustaz Zahir dan kawan-kawan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, peserta kuliah duha masjid yang penuh makmur ini, apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, kita pun dah dapat duduk atas kerusi sekarang ni. Dulu dekat dalam bersilo ponik sikit kan. Alhamdulillah, Dewan pun dah siap sempurna dan dapat kita sempurnakan pengajian kita pada hari ini, iaitu pada kitab yang sedang kita diskusikan, yakni mengenai qimatuz zaman 'indal ulama, nilai masa di sisi ulama. Tuan-tuan, kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan pembacaan kitab ini, bahawa saya nak ucapkan tahniah sempena dengan kehadiran Maulid bulan Rabi' al-Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya, bulan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kemuliaan keberkatan bulan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Tuan-tuan, kenapa tuan? Dzalika yaumun wulidtu fihi. Nabi berpuasa kerana hari Isnin itu merupakan hari keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengambil kesimpulan hukum, boleh sambut Maulid dengan puasa, dengan ketaatan, dengan solat, dengan ceramah, dengan selawat. Kita kejap lagi nak baca berzanji kan? Ada pandai berzanji tak? Kena baca berzanji, ya, qasidah. Ini tuan-tuan bentuk-bentuk yang kita lakukan untuk kita terus mencintai, mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang memahami, yang mencontohi sunnah-sunnah Nabi, yang faham tentang sirah Nabi, ini namanya ulama, ya, yang mewarisi keilmuan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama merupakan pewaris Nabi. Pewaris tuan-tuan bukan dari sudut menghafal ilmu sahaja, bukan dari sudut menulis sahaja, tuan-tuan, bukan dari sudut yang terpisah-pisah. Okey, tapi tuan-tuan para ulama ataupun disebut qurra, iaitu mereka yang mencontohi Nabi keseluruhannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu tuan-tuan contoh ikutan. Dari sudut apa? Ibadah, akhlak, muamalah, termasuk tuan-tuan dari sudut penjagaan masa.
Maka kitab kita ni tuan-tuan, kita nak sambung bagaimana ulama mengisi jadual harian mereka. Bagaimana ulama sangat cemburu dalam menjaga amalan-amalan mereka tuan-tuan. Kita berhenti kata haji 39. Yang muslimat ada tanda tak? Tahun lepas punya kelas kau. Tahun ni ada satu sekali saya datang kan. 39 nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kitab 40. Baik. Ya. Kita nak masuk tentang seorang tokoh ilmuwan yang besar sumbangannya khusus pada ilmu hadis. Namanya Yahya bin Ma'in. Ini kita bincang sekarang ni. Yahya bin Ma'in radhiyallahu anhu wa ardah. Okey, dan saya dah sebut dalam kelas yang lalu, yakni sekira-kira 4 bulan yang lepas, dan sekira-kira kita pun dah lupa tuan-tuan apa yang kita bincang dulu. Imam Yahya bin Ma'in ini, ya, kalau boleh kita tengok sedikit pada halaman 36. Murid Imam Yahya ni tuan-tuan, bawah sekali tu. Antara muridnya, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Antara muridnya Imam Bukhari dan Muslim. Antara murid Imam Yahya bin Ma'in, Imam Abu Daud, Imam Abu Zur'ah, Imam Ibnu Sa'id Ad-Darimi, Imam Abu Ya'la Al-Musili, dan ramai. Makna tuan-tuan kalau ada sebut nama Imam Bukhari Muslim tu, memang Imam Yahya ni memang hebat. Dan kita tahu dulu, kita baca, ya, dia menulis sebanyak 1 juta hadis dengan tangannya sendiri. 1 juta. Bukan 3, bukan 8, bukan 21, bukan 2000, 1 juta tuan-tuan. Ya. Alhamdulillah. Dan juga kita baca manaqib Imam Yahya bin Ma'in radhiyallahu an, yang beliau diberikan kemuliaan ketika beliau berada di Madinatul Munawwarah. Beliau meninggal di situ tuan-tuan, dan digunakan kayu tempat pikul jenazah Nabi SAW itu yang digunakan untuk membawa jenazah Imam Yahya bin Ma'in. Kenapa? Sebab penduduk Madinah kenal siapa Imam Yahya bin Ma'in. Imam Yahya orang yang sangat berjasa besar dalam mengembangkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan dari sudut bagaimana pengurusan harta, pengurusan kewangan Imam Yahya bin Ma'in, tuan-tuan kita baca dulu. Ada pada muka surat 36 juga, dia dapat warisan 1 juta dirham daripada ayahnya, tetapi semua harta tersebut dibelanjakan untuk ilmu. Settle Okey, baik. 39-40 tu cerita tentang beliau dan guru beliau yang bernama Muhammad bin Fadl. Kesimpulan dia, beliau berkunjung ke rumah tuan gurunya untuk mendapatkan hadis, untuk meriwayatkan hadis. Tetapi kerana bimbang, ya, kalau nanti guru bangun daripada ruang tamu masuk ke perpustakaan, ke bilik perpustakaan dalam rumah itu, takut-takut nanti berlaku apa-apa pada tuan guru itu, maka Imam Yahya minta tuan gurunya yang bernama Imam Muhammad bin Fadl untuk riwayatkan dulu hadis. Barulah tuan guru tu masuk ke bilik dan keluar semula untuk mengambil catatan dan nota hadis tersebut. Okey, settle tuan-tuan. Saya nak masuk kepada 41. Boleh tadi kesimpulannya lah kan. 41 tuan-tuan, ada 3 tokoh yang kita nak baca. Yang pertama namanya Jahiz. Yang kedua namanya Fatah bin Khakan. Bukan Fatah nama pelakon tu. Tahu kan? Yang ketiga tuan-tuan, Ismail Al-Qadhi. Okey, ada 3 tokoh yang disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam Taqyidul Ilm. Okey, kata Abu Abbas Al-Mubarrad, saya tidak pernah melihat orang yang tamakkan ilmu melainkan 3. Ini catatan Abu Abbas.
Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan pun ada, saya hanya jumpa seorang yang tamatkan ilmu. Contohlah, saya hanya jumpa seorang yang sangat banyak berselawat. Mungkin kita kata saya pernah jumpa seorang yang sangat kuat membaca. Kan? Kita punya pengalaman lah. Ini pengalaman Imam Abul Abbas Al-Mubarrad. Dia cerita pun tuan 3 orang. Yang pertama, Jahiz. Jahiz ni tuan-tuan, dia imam sastra Arab. Dia di imam ni kan, sastra. 163 lahir, meninggal 255. Tuan-tuan ini dokek-dokek zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, zaman inilah. Tuan-tuan, Jahiz ni jenis macam mana tuan-tuan? Jenis pantang jumpa kitab. Pantang jumpa. Dia jumpa kitab, dia mesti baca. Dia mesti baca sampai khatam. Kita baca juga, tapi tak berapa nak khatam. Kuliah setahun 2 kali, bila nak khatam? Kan tuan-tuan? Saya baca di masjid sekarang ni, Masjid Bandar Seri Senayan, dah pergi dah. Masjid baru 120 juta tu dah pergi belum? Masjid Seri Senayan, saya mengajar malam ni. Kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Mengajar macam ni, sebulan sekali. Kitab tuan-tuan 400 muka. InsyaAllah 8 tahun khatam. Kalau dia tak khatam, saya khatam dulu. Salah satulah. Kitab ini tuan-tuan, masalah kita nak khatam ni sebab jadual kita lah. Kalau nak capai khatam, pergi masuk pondok. Kita buat daurah. Tuan-tuan, kursus bersiri, itu insya-Allah capai khatam. Tapi kalau kita begini, tak apalah. Bacalah mana yang kita mampu, tapi kita dapat istifadah dan manfaat. Okey. Imam Jahiz radhiyallahu an, jumpa kitab mesti baca sampai selesai. Apa jenis kitab sekalipun. Kita pilih kitab. Kalau WhatsApp pun kita pilih. Kalau WhatsApp masuk renungan hari ini, hadis Nabawi, tinta ulama, yang tu kita tak baca lah, terus delete je. Kalau yang lain, menu utama, tu kita baca. Konsert, itu kita baca. Tuan-tuan, kita pun macam tu jugalah. Membaca pun kita memilih mengikut minat kita. Beza dengan Imam Jahiz ini tuan-tuan, dia baca semua kitab. Sewa kedai, tidur dekat kedai, tidur dekat perpustakaan. Mana pernah kita jumpa dalam begini kan? Tidur Ustaz, saya tidur. Pergi masuk pukul 9 pagi, tidur pukul 11.30 keluar pinjam kitab. Tidur je. Tidur dalam library, tertidur. Ini tuan-tuan memang bermalam di perpustakaan untuk memenuhi keinginan mentelaah kitab. Ini Imam Jahiz. Tuan-tuan adapun Fatah bin Khakan, tuan-tuan seorang sastrawan dan penyajak golongan bangsawan. Tuan-tuan ini ketika kerajaan Bani Abbasiyah. Ya kan tuan-tuan? Kata zaman Khalifah Mutawakkil. Khalifah Mutawakkil lantik dia ni, Tan Sri Fatah bin Khakan ni dilantik sebagai Montori. Tuan-tuan, banyak kitab tuan-tuan, dan dia ni style dia tuan-tuan polik sikit. Montori ni tuan-tuan, Fatah bin Khakan ni dia polik sikit tuan-tuan. Apa sebab? Sebab dia bawa kitab, dia letak 2 tempat. Kitab satu dekat mana? Yang satu tu munasabah lah, kat lengan baju, lengan jubah tu boleh letak satu kitab. Kadang-kadang dia letak kitab dekat celah kasut. Ini jangan buat. Dari sudut adab kita kata kurang sesuai lah, kitab letak kat situ. Selalu pesan surah Yasin, kitab, jangan letak dekat lantai. Kalau kita nak susun rak pun, rak kitab kita pun jangan rendah sangat lah, letaklah tinggi sikit, paras pinggang kita dan ke atas. Tapi jangan teh bona, nanti tak tercapai, langsung tak baca kan. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan, dia Fatah bin Khakan ini letak kitab celah kasut. Saya khabar tadi, yang ini jangan kita ikut kan. Baik, apabila ia beredar daripada khalifah, nak buat apa? Nak buang air, solat. Tuan-tuan, apa dia buat tuan-tuan? Ia akan membaca kitab yang disimpannya tadi. Dia standby.
Dan membacanya sambil berjalan menuju ke tempat yang dikehendaki. Macam kita nak ke tandas kan jauh. Kan majlis-majlis besar ni kan tandas jauh. Sompek tu 5 minit sambil baca sambil jatuh tangguh lah itu. Kan kita tak biasa baca kan, dan jalan kita ni pun tak sesuai lah kita kata. Bukit Bukau, tangguh banyak, tak sesuai. Nak kita sambil jalan sambil membaca. Fatah bin Khakan tuan-tuan, trend dia, budaya dia akan terus membaca dalam perjalanan menuju ke destinasi dia tuan-tuan, ya. Daripada dewan ke musalla, masuk ke dewan solat, sempat baca kitab. Selesai solat, daripada dewan solat nak masuk ke dewan syarahan, baca semula kitab. Ini tuan-tuan cara Imam Fatah bin Khakan rahimahullahu taala. Jaga tuan-tuan waktu dia. Perkara yang sama dilakukan oleh Jahiz apabila khalifah keluar dari istana kerana sesuatu keperluan, dia tidak akan membazirkan masanya, melainkan dia akan membaca. Kita mungkin faham protokol kalau di istana, kita mungkin faham protokol kalau program-program rasmi kerajaan. Dia kadang-kadang tu persediaan kan lama, betul, panjang. Ini kita insya-Allah kalau macam Negeri Sembilan dan mana-mana negeri pun dia ada perarakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena standby 2 jam awal, 1 jam awal. Jangan sia-siakan waktu tu. Banyakkanlah selawat, banyakkanlah zikir. Kalau tak boleh pun kita buka kitab. Mungkin kita ni ada sebahagian kita tuan-tuan tak boleh membaca sambil bergerak, sambil berjalan tak boleh baca. Ada jenis macam tu. Tapi makan boleh. Makan tak pening. Benda lain boleh. Tapi baca tak boleh ustaz. Dalam kenderaan pun tak boleh baca. Tak biasa, tak boleh membaca, pening kepala dia. Kalau begitu tak apalah. Bacalah benda yang dihafal. Apa nak buat? Kalau tak boleh buka mushaf, tak boleh buka Quran kerana takut warning dan sebagainya, tuan, bacalah zikir, bacalah ayat Quran yang kita hafal. Jangan sia-siakan waktu kita. Kan tuan-tuan? Okey, settle. Ini Fatah bin Khakan. Status jawatan menteri, tapi sangat bijak menjaga waktu dia. Tuan-tuan, yang ketiga, adapun Ismail bin Ishaq Al-Qadhi, maka saya tidak pernah masuk ke dalam rumahnya melainkan ia sedang membaca kitab. Kerja dia baca kitab. Serompak je dengan dia tengah WhatsApp. Serompak dengan dia pegang handphone. Serompak dengan dia balas WhatsApp. Itu yang jadi kaki WhatsApp. Serompak je dengan dia tengah berasap. Yang mogok, jumpa atas motor ko, celah motor ko, rokok kerja. Kat rumah dia jangan cerita lah. Ini tuan-tuan lain. Ini Ismail Al-Qadhi jumpa, dia sedang membelek, mentalaah, muzakarah, menstudi, kaji kitab. Ini tuan-tuan, 3 orang tokoh ni memang orang yang sangat tuan-tuan menjaga waktu. Okey, menjaga waktu dengan pengisian ilmu. Okey, selesai tuan-tuan. Kita tengok pula tuan-tuan apa pula ya Imam Ibnu Suhnun. Siapa beliau? Beliau ni tuan-tuan ya dalam kitab Tartibul Madarik. Tartibul Madarik, kitab karangan Qadhi Iyad. Qadhi Iyad seorang ulama yang menulis kitab yang penting dalam maulid, tentang sirah, tentang syama'il. Beliau tulis kitab Asy-Syifa. Kalau tuan-tuan nak syifa kan sembuh, penyembuh. Siapa nak penyembuh, nak sembuh penyakit, baca kitab Syifa. Asy-Syifa, nama penuh kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Asy-Syifa dalam berkenalan mengenali hak-hak kenabian. Apa hukum orang mencaci Nabi SAW? Baru ni dalam Facebook ada komen pasal soroban. Dia kata ini tim-tim ni seleko nak bosan soroban dia. Kita tak ada layan benda-benda soroban ni. Apakah itu tuan-tuan, kenyataan begitu? Apakah dianggap menghina sunnah ataupun macam mana? Okey, kemudian viral juga seminggu ni tuan-tuan doa Allah jazallahu anna
Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. 3 kali baca, meletihkan malaikat untuk mencatat. Antara yang memberikan perkongsian tazkirah tentang amalan ini, Allah membalas jasa Nabi Muhammad SAW apa yang selayaknya. Terjemahan doa itulah, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allah membalas. Sebab tuan-tuan, kita tak dapat nak balas. Ustaz, kita dah buat maulid dah, tak terbalik dah. Kita dah selawat Ustaz 3 kali, tak pula modal, tak cukup tu dah. Saya Ustaz dah ikut sunnah dah. Sunnah apa ikut? Bangun pagi, bangun tahajud, alhamdulillah. Sunnah apa? Sunnah dah ikut, tak cukup tuan-tuan. Tak terbalas. Ya kan? Tak terbalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi doa itu dari sudut status dia tu, banyak ulama yang komen, kata mungkar, kata tak ada asal, lemah, dan pelbagai komen ulama tentang status doa itu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Tapi tuan-tuan, saya selesa dengan komen Syekh Dr. Khafid Sorani, seorang pensyarah hadis di Kuis, sahabat saya, kekanda saya. Dia komen lah, dia kata memang status hadis tu banyak pertelingkahan, banyak percanggahan pandangan ulama, tetapi beliau memilih untuk mengambil pendekatan hadis yang dhaif. Kita faham dalam mazhab kita tuan-tuan, sebagian mazhab kita, antaranya kata Imam Nawawi, hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadail. Dalam bab beramal-beramal ni pakailah hadis dhaif, tak apa. Boleh gunakan hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh guna dalam perkara akidah. Hadis dhaif tak boleh guna dalam isu hukum hakam. Tapi dalam amalan kau baca jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu, baca doa tu, malaikat lotih nak tulis pahala kita. Untuk niat beramal boleh. Tuan-tuan jadi di situ tuan-tuan sekalian, yang saya nak kaitkan juga ialah tentang Qadhi Iyad dengan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini satu kitab yang bagus. Saya ingat ada satu diskusi di mana ya tuan-tuan, di Shah Alam, di TTDI, begitulah saya baru terbaca tadi. Tuan Guru Ustaz Hazri Qadah, tuan-tuan, ada diskusi kitab tu. Kitab tu ada kat belakang, tu nak khabar tu. Kitab Syifa ni, Qadhi Iyad ni ada di belakang. Bukan saya terjemah, tapi kawan saya yang terjemah. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karya Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Okey. Tuan-tuan, Qadhi Iyad banyak kitab. Antara yang disebut di sini kitab Tartibul Madarik. Dia terjemahkan Imam Muhammad Suhnun Al-Qayrawani. Tuan-tuan, Qayrawan dekat mana? Ini bukan dekat sempadan Perak ni dah. Qayrawan dekat mana tuan-tuan? Bukan dekat Sarawak. Qayrawan ni bumi yang kita sebut Maghrib. Maghribi ni maknanya Maghribi, Tunisia, Aljazair. Ini tompek-tompek yang tak terkenal. Dia corak jauh tuan-tuan, orang nak pergi pun jauh. Kenapa Azhar terkenal? Dia Hollywood Mesir, saya sebut dulu kan. Dia Hollywood, dia TV. Bahasa pasar Mesir semua Arab tahu. Dia Tunisia ke, di Syria ke, di Jordan ke, dia akan tahu bahasa pasar Mesir. Sebab Mesir banyak filem. Mesir ni tuan-tuan memang tompek Firaun. Baik tuan-tuan, kalau Maghribi antaranya ni, Maghribi 3 negara tadi saya sebut. Sebenarnya Maghribi yang sekarang, Maghribi juga ialah Aljazair, Algeria, dan Maghribi juga tuan-tuan, bumi Maghrib juga termasuk Tunisia. Kurang terkenal. Tapi ingat tuan-tuan, mazhab Maliki bertapak kemas di sudut sebelah Maghribi sana. Orang mazhab Maliki banyak kat sana. Antaranya ni imam ni, Imam Suhnun tuan-tuan. Dia ada seorang hamba sahaya. Nama dia Ummu Madam. Tuan-tuan Ummu Madam hamba sahaya dia, Imam Suhnun. Tuan-tuan, waktu malam dia mengarang kitab. Siapa yang karang kitab? Bukan hamba sahaya ni, imam lah. Imam Suhnun tuan-tuan karang kitab. Jadi ambo kakak ni, bibi ni dah siap masak. Dia pun bagi tahu kat tuan ni, tuan,
Ya, tuan besar, dah siap ni kuih tiaw goreng ada korang ni nak makan sekarang ko, saya dah hidang ni. Kata tuan ini, kata syekh ni, nanti dulu, saya sedang sibuk menulis. Itu kata Imam Suhnun rahimahullahu ta'ala. Dia lekor menulis pukul 9 malam, pukul 10, pukul 11, pukul 12. Takkan hamba ni nak tunggu. Dia nak tidur. Esok dia nak muat rumah. Hamba tak boleh tunggu lama kan. Dia tunggu tuan-tuan, dia terlelap. Tak, sebelum terlelap tuan-tuan, setelah lama menunggu, maka Ummu Madam pun bawa makanan tadi tu disuap suap kat bos ini. Tuan ni tengah menulis, salin kitab, study. Ni orang suap masuk kunyah tolan lah kan. Orang suap tuan-tuan. Maka akhirnya sampai waktu subuh, dia masih menulis sampailah as-salatu khairum minan naum, sampai waktu subuh. Maka tuan-tuan sekalian, masuk waktu, ya, dan si tuan ni tuan-tuan, Imam Suhnun panggil, ya, panggil hamba dia. Mana tadi madam, Ummu Madam, mana tadi kau ada kuih tiaw tadi bawa sini nak makan. Tuan-tuan, minta makanan yang telah kamu hidangkan malam tadi. Dah subuh dia ni. Ummu Madam cakap, tuan guru, Datuk, kan saya dah suap malam tadi. Tuan-tuan, jawapannya apa? Saya langsung tidak menyedarinya, tak perasan yang dia makan sebab keasyikannya menulis. Tapi kita sama juga macam Imam Suhnun, tak sedar tambah nasi, walaupun kita dah tambah 3 kali tuan-tuan. Beza kita menambah. Beza beliau ini, Imam Suhnun ni tuan-tuan, iaitu beliau ialah kerana sibuk dalam menulis. Ada satu tokoh tuan-tuan daripada Qairawan juga, saya tambah satu namanya tuan-tuan Ba, cuba tengok ejaan huruf dia. Ba, ha bulat, lam, waw, lam. Macam mana nak baca? Ulang balik Ba, ha, lam, waw, lam. Yang lelaki baca macam mana? Yang perempuan baca Bahlul. Yang muslimat kata Bahlul. Yang muslimin sama juga, Bahlul juga. Semua salah. Bukan Bahlul. Jawapannya ba berbaris dhammah. Ba bukan fathah, tapi ba itu dhammah. Jadi bacaan yang betul apa? Buhlul. Kita dimomokkan, kita kata Bahlul, betul lah. Bahlul. Bahlul ni macam orang jahil. Bahlul ni katanya orang bodoh, tak bererti apa-apa. Tapi tuan-tuan, sejarah nama Buhlul ini bukan Bahlul. Buhlul ni tuan-tuan, cerita dia menarik, yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Burdah, pengarang kitab kita ni, kitab Qimatul Zaman tuan-tuan. Kata tuan-tuan, Imam Buhlul ni tuan-tuan, dia orang Qairawan ni, kampung dengan Muhammad bin Suhnun ni. Imam Buhlul ni tuan-tuan, dia cerita ni musim haji. Musim haji. Lepas musim haji, ada seorang perempuan cari, ada tak di sini orang Maghribi, ada tak sini orang kampung Qairawan, ada tak sini orang yang sekampung dengan Imam Buhlul. Tahun tu tuan-tuan, tahun itu Imam Buhlul tak pergi haji. Dengar baik-baik cerita dia tuan. Sayyidina Buhlul tak pergi haji tahun tu. Jadi kebetulan di situ memang ada kawan sekampung dia, jemaah masjid dia daripada Maghribi Qairawan. Dia pun angkat tangan, "Yo makcik, yo kak, nak apa? Saya sekampung dengan dia, saya kona dia, saya ngaji dengan dia." Maka kata kakak ni, "Saya ada hajat ni, saya ada satu surat, tolong hantar kepada Imam Buhlul." Betulkan bacaan ni, bukan Bahlul Buhlul radhiyallahu anhu. Okey, baik, saya sampaikan amanat awak ni, saya sampaikan kepada tuan punya namalah, Imam Buhlul. Okay, saya sampaikan. Tuan-tuan, saya katakan tadi, Sayyidina Buhlul tahun tu tak pergi haji. Okeylah, sampailah kawan ini balik ke kampung. Sampailah ke kampung, tak tahulah zaman itu kan naik apa, naik kapal laut ke apa kan, berapa hari lah perjalanan. Sampailah ke kampung, cari Imam Buhlul. "Mam, ni alhamdulillah baru balik haji ni. Mam, ni ada surat.
Surat? Siapa lah hantar surat? Ni musim haji baru ni ada satu makcik perempuan itu kan daripada Iran. Ini cerita tahun 200 Hijrah bukan cerita tahun 1439 1441 no. Ni cerita tentang tahun 200 Hijrah. Kita boleh bayangkan zaman itu tiada sebarang apa-apa alat teknologi. Tiada sebarang alat untuk berhubung tuan-tuan. Zaman itu tahun 200 Hijrah, tahun 300 Hijrah tak ada. Tak ada apa-apa alat. Maka surat tu dah dapat di tangan Imam Buhlul. Dia pun baca. Dia habis baca, dia menangis. Dia tanya kepada kawan yang bawa surat ni, yang daripada Mekah ni tadi, yang balik haji, tanya, kau baca ke surat ni? Kau baca ke? Tak ada, saya tak buka pun, saya tak baca. Tuan-tuan, dia menangis. Apa sebab dia menangis tuan-tuan? Sebab macam mana kakak daripada Iran ni boleh kona dia? Mana ada Facebook? Mana ada WhatsApp? Kalau WhatsApp sekarang kita tahu program start kat sini, Tuan Guru Syekh Nuruddin dekat sini, kita boleh baca lah. Kita ada grup WhatsApp, kita baca lah. Kat Kajang bila maulid, kat Bangi taman kita ada kadang-kadang gambar ustaz, gambar ulama pun ada. Orang boleh kona. Tahu tak tuan-tuan? Zaman kita ni tak pelik. Zaman kita ni tuan, tiba-tiba orang jumpa kita kat mana-mana, orang tegur Assalamualaikum, kita tak kenal pun, kita jawab salam macam biasalah. Dia mungkin perasan kita, dia bukan ikut kuliah Masjid Negara dah, tapi dia tengok muka kita ada kat WhatsApp. Jadi orang tak mustahil hari ni boleh kenal. Faham tuan-tuan? Tak pelik. Saya ingat sekali masa Ramadan baru ni, lepas asar, masjid kampung di Ampangan, tuan-tuan, Masjid Jami' Datuk Kelana Putra Sendek nama dia, nama masjid tu, Masjid Jami' Jalan Jolobu. Saya baca Quran sejak lepas asar, ada seorang budak muda mundur mandi tepi saya, Kulu Kili tu sebelah saya. Habis saya baca Quran, dia tegur saya, Assalamualaikum, ni Ustaz Syuhada ke? Yang ada, saya tadi pergi dekat sahah tadi, saya nampak ada muka Ustaz, ni Ustaz ke? Dia kata. Jadi tak adalah saya nak meloncek dulu, orang kenal saya, glamour. Tak adalah. Apa yang saya boleh kan, sebab dia baca iklan, dia tengok dalam iklan, dalam WhatsApp, jadi tak adalah kata saya ni glamour lah, bangga lah, tak ada dah. Sebab orang boleh kenal kita dengan medium alat telekomunikasi yang ada ini, orang boleh kenal kita. Nampak tak tuan-tuan? Beza dengan Imam siapa tadi nama dia? Buhlul. Kenapa Imam Buhlul menangis tuan-tuan? Kenapa? Sebab dia tanya macam mana akak tadi tu kona dan cerita dalam surat itu ialah, wahai Imam Buhlul, tolong doakan saya. Isi surat, tolong doakan saya. Saya wanita daripada, dia sebutlah mana-mana tan lah ujung tu negara dia, saya tak ingat dah, negeri saya tak ingat, tapi daripada Iran. Tolong doakan saya dalam proses berhijrah. Maksudnya saya nak berubah. Dulu saya perempuan yang tak baik, sekarang saya mula nak jadi baik. Tolong doakan saya supaya istiqamah dalam kebaikan. Baguslah. Tapi yang jadi confuse ni tuan, macam mana dia duduk Iran kena Imam Buhlul? Imam Buhlul bukan tenaga pengajar di Masjidil Haram. Faham tak? Kalaulah beliau salah seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram, orang pergi haji boleh kenal dia. Kan? Dia bukan tuan-tuan, maknanya dia duduk di kampung je. Duduk di Maghribi, di Qairawan. Tapi macam mana kakak Iran ni kena dia? Ini tuan-tuan kita kata hubungan hati. Nampak tak? Hubungan hati. Kakak ni nak cari mungkin nasihat, mungkin doa orang soleh, doa para awliya ilahi salihin. Maka dia tulis surat, jumpa pula orang yang bawa, sampai pula ke tangan tuan dia tuan. Ini nampak? Ini kisah wali. Imam Buhlul merupakan wali Allah. Ingat, bukan Bahlul, tukar nama dia. Imam Buhlul ni tuan-tuan merupakan antara ulama besar dalam mazhab Maliki. Bukan Bahlul yang kita gunakan itu, tapi ini Sayyidina Buhlul radhiyallahu an, seorang wali besar dan seorang faqih dalam mazhab Maliki. Kenapa dia menangis? Kerana dia takut makam dan kedudukannya dikenal oleh orang. Nampak tak tuan-tuan? Takut dia nanti dia rasa ujub, rasa sombong, rasa dia yang hebat.
Itu ulama dulu tuan-tuan begitulah. Ulama hari ni tuan-tuan, ustaz hari ni kalau kena cium tangan sekali tu dah melencet-lencet dah. Wali dia ni kan. Kita dah rasa kita hebat. Tapi ulama tuan-tuan, mereka menyembunyikan karamah mereka. Ini beza tuan-tuan, zaman dulu dengan zaman sekarang. Okey, selesai. Kita tinggalkan Qairawan tuan-tuan. Kita pindah tuan-tuan, kita tengok seorang lagi tokoh yang namanya Sayyidina Tha'lab An-Nahwi. Tuan-tuan tahu tak Sa'lab ni apa terjemahan dalam bahasa kita? Jangan bagi nama yang ini. Sa'lab ini musang. Jangan bagi nama cucu musang, tak sesuai. Walaupun tuan-tuan goma musang king, jangan bagi nama musang. Tapi gola dia ni Sa'lab. Sebab nama dalam IC dia tuan-tuan Ahmad bin Yahya. Dalam jabatan pendaftaran nama dia Imam Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani. Boleh? Itu dalam IC dia. Tapi orang gola dia Sa'lab. Sebab wallahu alam, saya tak tahu tuan-tuan. Okey? Tuan-tuan, Imam Sa'lab ni tuan-tuan pakar dalam bidang apa? Nahwu, lughah, sastra, hadis dan ilmu qiraat. Ini bidang pengkhususan Imam Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani, ataupun kita kenal dengan Imam Tha'lab An-Nahwi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dia ni ada satu bondo yang polik sikit. Kalau orang nak jemput dia kenduri kahwin, ini kita dah masuk fasa lah ni, musim-musim hujan hujung tahun ni, banyak kenduri kahwin. Tuan-tuan kan, banyak orang walimah dan sebagainya tuan-tuan. Tapi dia ni tuan-tuan, syarat dia boleh pergi, dia letakkan apa syarat? Iaitu kena sediakan saya satu ruang. Ruang apa? Tempat macam sofa ke, kerusi ke, sudut mana ke saya nak duduk. Lepas tu saya nak satu rehal. Untuk apa? Untuk saya letak kitab dan untuk mentalaah. Kalau tuan-tuan tuan rumah lah, tuan-tuan nak tak ajak ustaz macam ni? Ustaz tu syaratkan boleh saya datang, tapi letak saya satu meja, kerusi, saya nak letak kitab, saya nak study. Agak-agak kita nak tak jemput ustaz macam ni? Ustaz, saya jemput makan, bukan jemput ceramah. Kan kita akan kata macam tu kan? Saya nak jemput ustaz datang makan ni, baca doa, doa selamat, makan, bukan jemput ceramah, bukan buka kitab. Tapi tuan-tuan tidak. Sa'lab An-Nahwi tuan-tuan, dia hanya terima walimah jemputan dengan syarat apa tuan-tuan? Ada tempat ruang yang disediakan sedikit baginya untuk diletakkan kitab. Ini tuan-tuan, nilai ilmu menurut ulama yang bernama Ahmad bin Yahya radhiyallahu anhu. Macam polik lah kita baca tuan-tuan, macam tak logik lah. Tapi logik tak logik, dia dah buat macam tu, ikut dia lah. Betul tak tuan-tuan kan? Macam kita nak jemput penceramah kan, kita nak pun nak. Saya suka sangat dengan Datuk tu. Datuk tu kata boleh, bincang rate dulu dah settle. Saya nak hotel sebab saya nak bawa anak saya, isteri saya. Saya hari Isnin sampai Jumaat kerja. Saya nak pergi ceramah hari Sabtu, siapkan hotel. Kita penganjur yang nak sangat dengan ustaz tu, dengan Datuk tu, boleh hotel siap. Kita start ceramah lepas Isyak. Kenapa Datuk? Sebab lepas maghrib saya nak main golf dulu. Boleh. Kenapa? Sebab kita nak benar kan? Kita nak sangat dengan penceramah tersebut. Kita okey je dengan apa syarat yang dia bagi. Beginilah tuan-tuan Imam Sa'lab An-Nahwi. Apa syarat yang diletakkan tuan-tuan? Penganjur tuan rumah akan follow, sebab tuan-tuan untuk memastikan Imam Tha'lab sudi bersama dengan mereka dalam kenduri tersebut. Okey, tapi kita kena ingat tuan-tuan satu benda. Memang apa kita kata? Memang orang ulama ni tuan, dia tak berapa suka sangat kenduri-kenduri ni. Betul tak tuan-tuan? Ulama-ulama tuan-tuan dia tak berapa suka, sebab bagi mereka mungkin itu satu waktu yang mengambil masa yang panjang. Dia tak suka. Dia tuan-tuan, dia suka belajar. Dia suka tuan-tuan baca kitab. Dia suka berzikir. Dia tak suka sangat kenduri-kendara. Kita tuan-tuan insya-Allah semua sukalah. Selagi benda kenduri itu okey, tak ada masalah tuan-tuan Baik. Kita teruskan Sa'lab An-Nahwi tuan-tuan, cerita tentang kewafatan beliau. Meninggal hari Jumaat. Masya-Allah kan? Terangkat bagi mereka yang meninggal pada hari Jumaat azab kubur.
Jadi jangan persoalkan pula, dia tu macam mana pula? Bukan dia JK masjid, kenapa dia meninggal hari Jumaat? Jangan tanyalah. Sukati Allah lah nak bagi orang tu meninggal hari apa. Macam mana pula dia tu? Tadi pagi-pagi buat larian. Sukatilah, Allah nak matikan dia hari Jumaat, hari Sabtu tu Allah punya kuasa. Sebab tuan-tuan kita faham meninggal hari Jumaat ni dia ada keistimewaan dia kan. Jadi kalau kata meninggal artis meninggal hari Jumaat, apa masalah pula? Allah nak meninggalkan dia hari Jumaat lah. Allah nak muliakan dia, adalah sebab dia tu. Adalah amalan-amalan dia yang Allah terima yang kita tak tahu. Kan kita leka dak nunjuk-nunjuk amal kita. Dia leka nak sembunyikan amal dia, mungkin Allah pilih dia tak pilih kita. Wallahu alam. Kita minta Allah meletakkan kita dalam husnul khatimah, itu ialah. Faham tuan-tuan Baik, kembali. Meninggal hari Jumaat. Jadi tak peliklah imam ulama tuan-tuan meninggal pada hari-hari yang mulia. Tak pelik ulama orang soleh meninggal tempat-tempat yang mulia. Contohnya meninggal 2 hari bulan 11 masa kuliah duha Masjid Negara. Tak boleh. Tak nak tuan-tuan. Kalau meninggal tempat-tempat yang baik. Kita kalau meninggal di tanah haram, tak apalah, alhamdulillah lah tuan-tuan kan. Ini tuan-tuan Allah pilih. Okey. Lepas asar hari Jumaat keluar masjid bawa kitab. Ni kata tadi memang masanya dengan kitab. Tuan-tuan jalan masa tu Saga belum ada, Ezora belum ada, kereta tak ada tuan-tuan. Yang ada kuda datang lalu tuan-tuan, sondol dia jatuh. Imam Sa'lab masuk longkang, masuk parit, masuk sungai. Orang pergi selamatkan dia tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ketika itu dia dah tak berapa stabil. Saya ingat tuan-tuan di Seremban baru tahun ni satu masjid tuan-tuan, masjid namanya Masjid Sungai Landak di Ampangan lah. Siak tu, mantan Siak dan ataupun mantan Bilal. Pakcik ni umur dah 70 lebih tapi berjemaah tak tinggal. Kita umur kita baru 20 lebih, masjid selalu tinggal. Masjid Mis hujan 3 titik datang masjid dah. Uzur kata dia. Tuan-tuan, Tuan Haji ni ya umur 70 lebih, istiqamah pergi masjid. Memang masjid tu atas bukit. Dia memang melurun tuan-tuan, turun jalan raya sungai. Memang dia meninggal tuan-tuan, turun masjid, kereta dia tu terbang merentasi sungai, dia meninggal di situ. Jadi maknanya saya nak ceritakan Allah takdirkan matinya selepas solat. Mati yang baik, husnul khatimah lah kita katakan. Tuan-tuan tapi jangan sengaja pula. Sengaja kan kena repair kereta lagi. Mati pun tak dalam husnul khatimah. Jangan sengaja. Ini memang Allah takdirkan begitu tanpa sengaja. Maka beliau pakcik tadi, Bilal tadi meninggal di situ. Banyak tuan-tuan kita tahu kematian yang kita sebut kematian yang dicemburui lah. Jealous kita baca. Apa ustaz tu nama saya tak ingat, Bang Lopez dah cerita kot. Ustaz daripada Perak rasanya meninggal. Makam di Baqi' pula makamnya dekat area kubur Imam Malik. Bukan calang-calang tempat tuan-tuan. Meninggal di tempat yang mulia, dimakamkan pun di Baqi'. Baqi' ni tuan-tuan dia tak panggil kubur, dia panggil jannah. Jannatul Baqi', syurga Baqi'. Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat besar, tuan-tuan, Ahlul Bait, isteri-isteri Nabi, keluarga Nabi, anak cucu Nabi tuan-tuan, Imam Malik, banyak imam-imam kita tuan-tuan, Imam Ja'far As-Sadiq, banyak ulama yang meninggal dimakamkan di Baqi'. Maknanya ada orang tuan-tuan, kita tengok biasa-biasa je kan, tak adalah kata hebat sangat ke tak kan, tapi masya-Allah tabarakallah, Allah pilih dia kematian yang sangat baik di tempat yang baik tuan-tuan. Antaranya tanah haram, rumah-rumah Allah di masjid. Kita perasan bulan berapa baru ni di Al-Usta, khatib meninggal atas mimbar Masjid Bukhari kan, Masjid Al-Bukhari di Al-Usta. Khatib meninggal ketika membaca ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Habis baca ayat tuan-tuan meninggal atas mimbar. Subhanallah, mana tuan-tuan, ini tuan-tuan semua tanda istiqamahnya mereka, mulianya niat mereka, ikhlasnya mereka. Maka Allah pilih mereka untuk mati di tempat-tempat yang baik pada sempena-sempena yang mulia tuan-tuan. Okey.
Imam Sa'lab tuan-tuan mati kono sondol dek kudo. Masuk longkang tuan-tuan, bawa balik rumah. Agak kepala tu kono batu ko. Tuan-tuan mungkin berlaku pendarahan tuan-tuan. Maka esok hari Sabtu dia meninggal. Rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan ini Imam Sa'lab An-Nahwi. Okey, kita teruskan tuan-tuan. Imam Ibnu Jarir. Lepas ni kita berhenti rehat sekejap. Habiskan satu cerita. Imam Ibnu Jarir ni tuan-tuan, boleh tahan juga sejarah beliau. Beberapa halaman tuan-tuan kita belajar. Ya, Imam Ibnu Jarir ni tuan-tuan, kalau boleh yang ada kitab tulis nama kitab dia, Jami' Al-Bayan. Jami' Al-Bayan. Tuan-tuan biasa dengar Masjid Jami' kan? Jami' Al-Bayan, himpunan penerangan fi tafsiri ayil Quran, dalam mentafsirkan Quran. Ini Imam tuan-tuan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Filaus kitab habis dah 5 biji itulah selalu bawa banyak orang tak beli, bawa sikit orang beli semua. Dah tak dapat kitab, tak apa, bulan nanti tahun depan bawa lagi tuan-tuan. Baik tuan-tuan, terus Imam Ibnu Jarir kitabnya Jami'ul Bayan. Tuan-tuan siapa beliau? Beliau adalah syekh bagi seluruh ulama tafsir. Okey, kalau tuan mengaji di masjid di surau kita, pengajian tafsir. Sekarang di TV Hijrah saya ingat Datuk Doktor Melakor Telaga Biru siapa? Zahazan. Ustaz Zahazan dah beraksi kembali. Dulu dia di IKIM kan. Mula-mula tafsir Quran di IKIM, Ustaz Zahazan. Lepas tu pindah Dr. UPM Syauqi Osman. Sekarang siapa? Tak tengok, tak dengar lah tu. Dengar era lah tu. Tafsir, seluruh tafsir IKIM. Sekarang siapa yang pimpin? Ustaz Iqmal Zaidi. Ustaz Iqmal sekarang daripada kuis dipinjamkan ke Masjid Putra, Imam Bosa Masjid Putra, Ustaz Iqmal Zaidi. Bagus tuan-tuan. Sambil-sambil tu, kalau yang di rumah, kita tak dengar radio kat rumah kan, kita dengar dalam kereta kan. Kalau on the way pergi kerja kita dengar lah. Ustaz Iqmal Zaidi sekarang yang bentang surah tafsir di IKIM. Baguslah, sebab memang ketiga-tiga tokoh ni dia kena study. Dan memang nasihat saya lah untuk diri saya dan kita semua, bab Quran ni, satu kita kena settlekan tilawah, baca dengan betul lah. Ustaz, I memang baca betul Ustaz. I baca dengan siapa? I rasa I dah macam Qori-Qoriah. Memanglah I baca seorang-seorang memanglah betul semua. Baca depan ustazah kalau nak tahu betul ke salah. Kan? Jadi yang pertama tuan-tuan, cuba selesaikan tilawatul Quran, baca dengan baiklah. Bukan syarat tarannum. Dan kita pun orang awam tak payah belajar qiraat pun tak apa, orang awam. Cukup dengan tariq kita, bacaan kita Hafs an Asim. Okeylah tu kita punya bacaan kan. Baca. Tapi tuan-tuan, yang saya punya pandangan kelemahan kita ialah dalam masalah waqaf dan ibtida'. Waqaf ni nak berhenti, napih kita pendek, tercungap-cungap. Kalau dengan Arab tuan-tuan, tempat saya lah di Sahah Seremban ni, pusat pengajian saya ni, Syekh Salah khatam, Dr. Salah Qadiri, Syekh Abdul Nabi khatam, 2 Arab dah khatam. Tapi tuan-tuan, kita yang 40 orang yang belajar ni macam handa yo. Syekh baca 3 baris, tak ada penapih. Selambak dia baca. Kita tuan-tuan 3 baris, 3 kali cuci napih. Ramai-ramai baca mana nak perasan. Sebab nafas kita tak panjang. Di situ letaknya kemahiran nak berhenti dekat mana. Berhenti memang boleh berhenti. Nak start balik tu. Itu namanya ilmu waqaf dan ibtida'. Waqaf berhenti, ibtida' tang mana nak sambung. Sambung tu nak gostan ko ataupun nak sambung terus. Nak gostan satu kalimah ke? Ini tuan-tuan perlukan talaqi. Saya pernah temu juga imam nak jadi imam kan, temu juga kan, temu juga imam. Jadi kadang-kadang dia baca macam mana? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tak, okey.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian sambung mana? Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mengambil ibtida afwajan itu tak ada keperluan, tak butuh. Fasabbih je lah. Kenapa kau nak ambil afwajan? Oh tu dulu saya dengar orang baca itu. Dulu dengar tak boleh. Mengambil afwajan itu tak kono. Dia patut terus fasabbih sebab wakaf tu dah sempurna. Satu lagi orang suka dalam suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Macam mana ada waqaf tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Itu semua betul lah tu. Yang salah tak ingat tuan-tuan. Allah menghijab saya daripada ingat benda yang salah. Ada juga wakaf-wakaf. Jadi poin saya macam ni. Poin kita ialah kelemahan tuan-tuan kita sama orang Melayu ni ialah wakaf ibtida. Mungkin dari sudut gunnah cukup. Mad dia boleh beza. Mad jaiz dengan mad wajib dia boleh beza. Mana yang ada pilihan, mana yang tak ada pilihan dia tahu. Mana yang silah tawilah, mana yang silah qasirah dia faham. Tapi kelemahan kita yang ketara ialah wakaf dan ibtida. Maka sebab itu kena mengaji talaqi one by one. Ada berani? Seorang-seorang. Bukan grouping. Seorang-seorang itu tuan-tuan kita confident. Ini tanduk pakai pensel. Nanti sini colek sikit tanduk. Ambil dekat sini. Ini tuan-tuan wakaf dan ibtida. Satu tilawah talaqi. Yang kedua tuan-tuan kita nak juga dalam Quran ni sekurang-kurangnya tuan-tuan kita dapat khatamkan satu kitab tafsir. Bukan tafsir Jami'ul Bayan Imam Tabari ini tuan-tuan, panjang. Bukan. Tafsir yang paling kecil tafsir apa? Tafsir Mu'tabar lah. Yang paling kecil namanya apa tuan-tuan? Tafsir Dua Jalal. Apa ni Ustaz? Dua Jalal. Dua pengarang dia, dua-dua namanya Jalal. Jalal apa? Jalaluddin. Maka dipanggil tafsir, bukan tafsir Jalaluddin tu. Tafsir Dua Jalal. Jadi apa? Tafsirul Jalalain. Kenapa panggil tafsir Jalalain? Kerana kedua-dua pengarangnya nama Jalaluddin. Jalal. Dipanggil tafsir Al-Jalalain. Siapa yang tafsir? Dua orang ulama mazhab Syafi'i. Seorang namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Seorang lagi tuan-tuan namanya Jalaluddin As-Suyuti. Nampak? Dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli tuan-tuan dia start daripada tengah Quran. Surah Kahfi sampai khatam. Dia bukan start daripada Fatihah. Dia start daripada tengah juzuk 15. Meninggal. Khatam 15 juzuk daripada tengah sampai ujung meninggal. Selepas 300 tahun kemudian dia cek balik, ini tafsir ni tak siap ni. Baru 15 juzuk yang pertengahan dia sampai ujung. Dia sambung, dia mula daripada awal Fatihah sampai akhir suratul Isra. Sebab itu tafsir itu dipanggil tafsirul Jalalain. Tafsir Jalalain itu dia memang kupasannya ringkas, paling ringkas. Dia hurai lebih kurang, bukan bahas qiraat, hukum pun dia bahas sikit-sikit je. Maka itu tafsir yang paling pendek. Sehingga dalam bab menyentuh mushaf, kita tahu dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, kita tak boleh sentuh mushaf tanpa wudu. Kan? Kata ulama, tafsir Jalalain boleh dipegang tanpa wudu. Kenapa? Menurut pengkaji yang mengkaji tafsir Jalalain, sebab dalam tafsir Jalalain tu dia punya tafsir tu lebih sikit daripada ayat. Faham tuan-tuan? Kita boleh pegang Yasin, sebab dalam Yasin tu ada tahlil kan, ada doa Yasin, mungkin ada talqin mayan. Jadi itu yang menyebabkan kita boleh pegang Yasin tu. Kalau dia Yasin semata-mata tuan-tuan ikut mazhab yang mu'tamad, Yasin saja. Katalah tuan-tuan kita kalau perasan
ada Quran yang dicetak satu juzuk kan. Jadi 30 lah, 30 buku lah. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Katalah kita buat style kita, ada kematian kita nak khatamkan. Boleh? Nak khatamkan Quran untuk si mati, maka Hajah ambil satu, Akak ambil satu, adik ni ambil satu, Haji ambil satu, masing-masing ambil lah seorang satu. Jadi cukup 30 juzuk. Kita pun bacalah, niatkan pahala untuk si mati. Okey lah. Isunya, apakah boleh memegang, katalah Hajah kena juzuk 27, boleh tak Hajah pegang juzuk 27 tu tanpa wuduk? Jawapannya tak boleh. Sebab dia semata-mata Quran, dia tak campur dengan benda lain. Walaupun Ustaz, bukan kita belajar komplit ke? Yang dikatakan Quran yang haram disentuh tu yang cukup 30 juzuk? Tidak. Ikut mazhab Syafi'i yang mu'tamad, kalau dia memang sepenuhnya mushaf Quran, maka dia tetap dipegang dengan berwuduk. Boleh, tuan-tuan? Jadi tafsirul Jalalain ini tadi harus dipegang tanpa wuduk, sebab tafsirannya lebih sikit daripada ayat Quran. Ya, tuan-tuan sekalian, ini pandangan para ulama kita. Saya nak tambah lagi tuan-tuan, sebelum kita rehat, saya nak tambah lagi. Mesyuarat JAKIM awal bulan lepas, saya terlibat dengan PPS Pakar Panel Syariah JAKIM. Kita bincang macam mana hukum Quran Braille. Braille yang orang yang tak nampak, cacat penglihatan ni. Yang cacat tu gajah mengaji, yang colik ni pemalih ya Rabbi. Bukan sini tau, sana tu. Yang cacat tu gabur-gabur kan, nak baca Quran kan. Yang cacat tu dah jadi qori dah, yang tak nampak tu dah jadi juara kebangsaan dah, adik kita tu. Tang Kelantan ke mana tu? Masya-Allah, tabarakallah. Kita yang colik ni tak tengok-tengok Quran. Okey, hukum masa tu pembentang dia daripada USIM. Dia bawalah Braille tu kan, Quran Braille tu yang dicetak. Macam mana nak pegang dia tu? Maksudnya hukum memegang tu, apakah dia syarat wuduk ataupun tidak? Ini secara hukum je lah. Maka dikatakan tidak dinamakan Quran, melainkan ditulis dan dibaca dengan seperti mana yang diturunkan, yakni dengan bahasa Arab. Braille itu bukan tulisan. Braille itu dianggap titik-titik yang mewakili huruf dan baris. Faham tuan-tuan? Jadi yang Quran Braille itu untuk mereka taklah diwajibkan untuk berwuduk. Tapi secara adab nak berwuduk lagi bagus, lagi sempurna tuan-tuan. Okay, tuan-tuan nampak muka dah macam bongih tu, bontilah kejap. 5 minit. Kita rehat sekejap. Ya, siapa nak makan kuih boleh makan skopik, jangan banyak. Lepas tu sambung balik. Ya, lepaskan kita sambung tuan-tuan Imam Ibnu Jarir. Take 5. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung pada sesi yang kedua ini bacaan kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Ada orang tanya tadi, ustaz, kitab yang penawar tu betul ke Syifa tu? Betul lah. Asy-Syifa ni memang penawar, penyembuh kan. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa tu tentang Nabi SAW. Ikut Nabi sihat lah gitu. Selawat Nabi SAW sihat lah gitu kan, sembuh lah gitu. Jadi kitab itu tak dibaca lah di sini, tapi ada tuan-tuan mana-mana diskusi nanti follow lah siapa yang nak baca kitab Syifa tu tentang Nabi. Kitab sayur tu tentang mendidik gaya Rasulullah tu dulu yang kita khatam di sini. Kita khatam dulu dah sekali. Tak ada penambahan sangatlah yang kat situ tu. Cuma penerbitnya berbeza sikit. Saya baca kitab itu di Seremban hari Khamis waktu duha. Siapa nak datang Seremban datanglah. Nanti kalau nak datang bagi tahu, saya bagi alamat dan lokasi pusat pengajian dia. Okey tuan-tuan. Taib Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, pakar sirah, sejarah dan hadis, ikon kehebatan dalam mengisi ruang masa dengan menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, menulis dan mengarang. Tuan-tuan, berapa jumlah karya yang sempat ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Tuan-tuan, kata Yaqutul Hamawi rahimahullahu taala, dia kata apa tuan-tuan, ya, beliau ini antara kitab penting yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari ialah Tarikh Baghdad. Tuan-tuan, memanglah kita dengar almarhum Tan Sri P. Ramlee sebut Baghdad, tuan-tuan, macam kelakar kan tuan. Tapi Baghdad ni tuan-tuan sejarahnya cukup hebat. Ya. Memang sejarah Baghdad kita tahu tuan-tuan itu pusat tamadun Islam. Ya, pusat keilmuan tuan-tuan yang cukup hebat satu masa dulu ketika zaman, khusus zaman kerajaan Abbasiyah. Okey, tuan-tuan. Okey, ini poin dia tuan-tuan. Apa dia yang ditulis tuan-tuan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari? Tuan-tuan, dia dah mentafsirkan Quran, dia kata mencapai kepada 30,000 helai. Okey, muka surah 40 muka surah 40. Berapa helai tuan-tuan? 30,000 halaman. Tuan-tuan. Ya, beliau punya projek tuan-tuan, tafsir, namanya tafsir Jami'ul Bayan tadi, yang saya kata tafsir ni besarlah. Jami'ul Bayan ni tafsir yang besar, dan dia ini tafsir yang dianggap tafsir bil ma'thur. Dia riwayatkan hadis dalam tafsir tersebut, ya. Tuan-tuan, ya, kitab ini disiapkan dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita tadi tuan-tuan, kalau tak boleh baca Jami'ul Bayan, tak boleh baca tuan-tuan Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi, tak boleh baca tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan, tafsir Ibnu Katsir namanya Tafsirul Quranil Azim, 4 jilid. Tafsir itu saya ingat Sahib Usamaha Mufti Negeri Sembilan baca dah hampir 20 tahun di surau Masjid Taman Marida. 20 tahun tuan-tuan tak khatam lagi. 20 tahun tuan-tuan tak khatam lagi kitab. Ya, kitab tafsir Quranil Azim itu 4 jilid. Yang Tabari ni tuan-tuan yang kita baca sekarang ni tuan, berbelah-belah jilid. Artinya kalaupun kita tak mampu khatam yang besar-besar, sekurang-kurang azam cari guru yang boleh baca tafsir Tafsirul Jalalain tadi, Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala. Sekurang-kurang tuan-tuan, supaya apa? Baca dah betul. Tuan-tuan dah baca tajwid, tuan-tuan dah ambil talaqi musyafahah, tuan-tuan juga mesti ada maklumat umum tentang 30 juzuk Al-Quranul Karim. Okeylah tu.
Kalau tak boleh bincang detail pun, tafsir Jalalain pun okey tuan-tuan. Tapi tak boleh buat kuliah sebulan sekali dah. Buat kuliah paling kurang pun seminggu sekali. Jangan miss. Buat sejam setengah, 2 jam macam mana. InsyaAllah memang boleh khatam lah. 10 tahun insyaAllah tuan-tuan Baik. Tuan-tuan, juga dicatatkan tuan-tuan, beliau ketika berdiskusi dengan sahabat-sahabat ulama di zaman itu, ya, keazaman menulis kitab sejarah. Tadi adalah tarikh Baghdad tadi. Tuan-tuan kitab tarikh Baghdad ni tuan-tuan, dia cerita sejarah sejak zaman Nabi Adam. Nampak tuan-tuan baca tu, ya. Perkara ini yakni mencatat sejarah sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman dia hidup. Bukan sirah Nabi Muhammad SAW je. Sirah Nabi Adam, semua Nabi yang ada bukti, ada fakta, ada bahan dia akan tulis tuan-tuan. Maka itulah tuan-tuan kitab Imam At-Tabari Abu Ja'far ini tuan-tuan juga antara rujukan yang penting dalam kitab sirah dan kitab sejarah tuan-tuan. Dan pasti dalam kitab ini juga dibahaskan tentang sambutan Maulidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mesti dibahaskan apa fadilat, apa kebaikan, apa kepentingan disambutnya maulid. Ini juga dibahaskan dalam kitab Imam At-Tabari, kitab tarikh beliau, kitab sejarah beliau. Kemudian tuan-tuan, ya, yang tu tuan-tuan boleh bacalah, ya, berapa muka sehari dia tulis, ya. Beliau meninggal umur 86, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau Allah nak panjangkan usia kita macam ni dalam ketaatan, ya, dalam amal soleh, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan memang elok tuan-tuan umur panjang ni. Elok umur panjang. Sebab Nabi kata khairukum man tala umuruhu. Yang paling baik kalangan kamu ni bukan yang muda-muda ni, yang tua-tua. Kenapa yang tua-tua elok? Sebab wahasuna amalu, elok amal dia. Faham? Tapi kalau tua-tua si karaoke, tua-tua si mango tak payahlah macam tu. Minta lah mati copek. Kan? Kalau tua-tua mengaji, kuliah, duha, zikir, infak, khidmat, alhamdulillah, minta lah kita panjang umur macam Imam At-Tabari 86 umur dia tuan-tuan meninggal. Ya, tempoh dia menulis ambil kira tuan-tuan 70 tahun. Tempoh dia bergelumang dengan ilmu, dengan dunia fatwa, dengan dunia kajian tuan-tuan, 70 tahun. Maka itulah produk yang beliau hasilkan. Kita umur 70 baru start nak mengaji, memang susahlah sikit. Kan tuan-tuan, tak dapatlah kita keluarkan apa-apa hasil tulisan. Dia tuan-tuan umur akil balik terus menulis, umur 86 meninggal, maka kiraan umur beliau 70 tahun dalam dunia ilmu dan fatwa. Okey tuan-tuan, Imam Abu Ja'far At-Tabari, sila ingat nama dia tuan-tuan. Okey, beliau tuan-tuan itu sama juga poin dia, ya. Cuma saya nak tuan-tuan tengok pada halaman 46. Okey. Ini jadual harian Imam Abu Ja'far At-Tabari radhiyallahu anhu. Perenggan yang kedua adalah Imam Ibnu Jarir. Lepas makan tuan-tuan dia tidur. Oh, samalah ustaz, saya pun lepas makan tidur juga. Tapi saya kadang tak makan pun saya tidur. Ni tuan-tuan Dia tuan-tuan tidur dia macam mana? Tidur atas pakaian dari kain yang lembut dan benangnya pula tebal dan kasar. Apa maksudnya? Benang katan tuan-tuan, supaya tidur yang berkualiti lah kita kata. Apa kualiti? Tidur qailullah kan dia sekejap tapi dia segar, sihat kan. Tidur yang berkualiti lah. Kita faham lah, tidur lama-lama tuan badan jadi losu tak? Badan jadi lemah kalau tidur banyak mana kan. Jadi Imam Ibnu Jarir tuan, dia tidur dia nak selesa. Cari tilam yang best, bantal yang best, jangan ada kacau, kunci pintu. Kalau kita tuan, kalau kunci pintu 3 hari tak keluar, betapa gitu kan. Lain ya. Ini memang tidur yang selesa lah. Baik. Kemudian ya, dia punya uniform baju tidur pun steady juga. Dia ada pakaian tidur, baju tidur ni pun dia elok. Dengan baju dia tidur wangi-wangi tuan-tuan. Tapi bangun waktu solat dia akan bangun ya, zuhur. Kemudian apa nak buat? Menulis. Lepas zuhur dia start buka kitab, dia start. Kalau hari ni kita buka laptop lah.
Cari kitab-kitab rujukan, tulis, susun. Kalau Imam Ibn Jarir begitu tuan-tuan. Lepas zuhur, ambil pen, ambil kitab, susun sampai asar. Kemudian tuan-tuan, kemudian beliau terus sambung lepas solat asar sampai maghrib menulis. Tuan-tuan, bila start mengaji kuliah fiqh, kuliah fiqh Imam Abu Ja'far At-Tabari akan berlangsung selepas Isya. Kalau kuliah lepas Isya, tuan-tuan ada sambutan tak? Ada tak sambutan? Berhenti ke lah lepas Isya nak balik kuliah. Tuan-tuan, payah kan? Maghrib, Alhamdulillah. Maghrib orang ada masa lah. Ada kesedaran. Subuh kalau hujung minggu pun Alhamdulillah ada kesedaran. Tapi kalau yang paling handa tuan-tuan, buat kuliah lepas asar. Ini petang ni lepas asar lah ni Kak Somban dengan Syekh Nuruddin baca kitab Minhaj At-Talibin. Lepas asar tuan payah sikit sebab orang nak pergi beli tom yam. Orang nak pergi beli lauk, nak pergi jogging lepas asar kan. Lepas asar ni susah sikit. Sebab tu tuan-tuan, antara amalan yang kita tak buat ialah berwirid lepas asar sampai maghrib. Tak terbuat kita dah. Apa fadilat? Ada hadis maghrib, sebelum maghrib tuan-tuan duduk wirid. Apa dia? Orang yang nakkan rezeki kerohanian, hati yang baik, akal yang tajam, tuan-tuan, dia kena wirid lepas asar sampai maghrib. Hati dia torang. Tuan-tuan, macam-macam ilmu dapat, ilmu laduni, ilham dapat. Orang yang beramal lepas asar. Lepas asar 5 minit bangun pergi beli tom yam. Betul tak jadi dah. Asar sampai yang maghrib. Faham? Ini tuan-tuan, lepas asar. Yang kedua, itu rezeki apa tadi? Rezeki maknawi. Dia ni pandai, cepat faham, doa dia makbul. Yang jenis kuat beramal lepas asar ni. Kalau tuan-tuan nak dapat rezeki hissi, naik pangkat, slip gaji kita berganda-ganda kosong, pangkat tak ada apa, memang kosong kan. Tulis tuan-tuan, rezeki berganda, naik pangkat, naik gaji, naik apa, kereta baru, langsi di Bali pun tukar ni, raya bulan depan pun tukar lagi, tukar ya kerja tuan-tuan. Itu apa amalan dia? Duduk wirid lepas subuh. Faham? Orang duduk wirid lepas subuh ni tuan, lepas main subuh jangan bongkar dulu. Jangan start motor, tak sampai wirid start motor pergi kedai mamak, lepak dulu, relax dulu. Zikir, baca Quran, wirid, baca-bacalah apa yang patut, selawat. Dah bunyi jam tu, titik bunyi kan waktu syuruk tu. Bangun sembahyang 2 rakaat. Syuruk ataupun duha tuan-tuan. Lepas tu baru keluar. Orang yang bangun gitu, yang wiridnya begitu lepas subuh, rezekinya lebih kencang daripada orang yang daripada Melaka, daripada Seremban, daripada Rawang, daripada mana nak datang bertumpu ke ibu negara ni tuan, jam keluar pukul 5.30. Ada yang tanya, ustaz, saya tak dapat subuh ustaz, dalam kereta api tak boleh sembahyang subuh ustaz, saya qada di pejabat ustaz. Sebenarnya tuan, rezeki orang yang duduk di masjid tu lebih murah, lebih senang, lebih mewah berbanding orang yang terpaksa start kereta pukul 5 tuan-tuan. Nampak tak? Ini kelebihan. Saya ulang balik amalan kita. Lepas subuh, rezeki yang kita nampak insya-Allah. Dapatlah nanti hajat nak beli rumah, hajat nak beli kereta insya-Allah. Rezeki tu dari sudut beramal lepas subuh. Rezeki hati tenang, tuan-tuan, perasaan lapang, akal tajam, itu tuan-tuan rezeki namanya maknawi, itu lepas asar. Beramal. Kalau tak dapat tiap-tiap hari pun buat, tuan-tuan, seminggu sekali. Kalau tak dapat seminggu sekali pun buat, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali tak boleh buat, bulan Ramadan kan tak boleh buat. Ramadan boleh, Ramadan tak adalah tiap hari buka kat rumah kan. Seminggu sekali, seminggu 2 kali kan kita buka di masjid kan. Datang asar, terus tadarus sampai maghrib buka. Bukan tak boleh buat. Setahun sekali, alhamdulillah. Ramadan kita ambil 7 hari, 5 kali dapat Ramadan. Itu pun dah cukup baik tuan-tuan untuk kita. Nampak? Baru saya cakap rezeki dah menjelo-jelo, dah bertebaran pada meja tuan-tuan. Ini rezeki sebab apa? Ada yang tadi subuh, lepas subuh dia berwirid sampai waktu duha. Tuan-tuan. Baik. Imam Abu Ja'far punya jadual. Apa dia buat tuan-tuan? Tidur selesa. Lepas zuhur menulis, lepas asar menulis, kuliah lepas isyak. Tuan-tuan, habis kuliah di masjid, balik rumah, apa lagi? Tak ada tidur dah. Tak ada tengok final bola dah.
Qadah lawan Pahang, lima sama kata dia kan. Tak ada. Beliau tuan-tuan bagikan masa dia. Ada waktu dia tahajud, ada waktu dia menulis, dan ada waktu dia rehat. Ini tuan-tuan jadual harian Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Penutup dia tuan-tuan, ni cerita nak mati dia ni, nak meninggal. Berapa dia meninggal untuk umur berapa tadi? 86. Saya rasa dalam dewan kita ni tak ada 86 kan? 68 ada ni insya-Allah. 86 tak ada, Ada 86. Kalau 86 datang kuliah lagi memang kelas lah, Kuatlah semangat dia. Kau saya salah sangka ni. Ada ke? Tak nak mengaku lah ustaz, malulah. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah sihatkan kita dalam ketaatan. Cerita tuan-tuan ini Imam Ibn Jarir masih menulis walaupun nak meninggal. Kalau kita otak bisnes mungkin kita fikirlah, aku tanah aku kat sana, ini saham kat sini, mungkin kita boleh jadi begitulah, menulis lagi walaupun dia nak mati. Tuan-tuan, cerita dia kata pun tuan, dia tidak pernah membazirkan waktunya walaupun satu detik, melainkan untuk ilmu dan menyampaikan ilmu. Tuan-tuan, apa cerita dia? Dia tuan-tuan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, ada ulama yang hadir, murid yang hadir bersama tuan guru ni kepada Imam Abu Ja'far ni, dia kata sekitar setengah jam, 1 jam sebelum tuan guru meninggal, dia dapat beritahu, tuan guru dapat beritahu, Imam Abu Ja'far tuan-tuan At-Tabari dapat beritahu bahawa ada satu doa datangnya daripada Ja'far bin Muhammad. Tuan jumpa tak perkataan Ja'far bin Muhammad bawah sini tu? Siapa kena Ja'far bin Muhammad ni tuan-tuan? Imam Ja'far bin Muhammad. Saya bagi clue. Imam Ja'far, tuan-tuan, Ja'far ada banyak. Ada Ja'far As-Siddiq, ada Ja'far At-Tayyar, ada Ja'far As-Sadiq. Ja'far yang mana ni? Ja'far ni nama besar tuan-tuan. Kalau Ja'far At-Tayyar itu sepupu Nabi SAW yang terbang masa perang Mu'tah. Kan dia yang bawa panji, tangan kena potong, kaki kena potong, dia terbang masuk syurga tuan-tuan. Sebab tu gola dia Tayyar. Ja'far At-Tayyar radhiyallahu an, sepupu Nabi SAW, adik-beradik Sayyidina Ali. Sayyidina Ja'far At-Tayyar tuan-tuan, ketika Nabi duduk, dia dah meninggal, dah syahid. Ja'far dah syahid. Nabi duduk dengan Sayyidah Asma binti Umais radhiyallahu anha. Nabi duduk dengan Sayyidah Asma, tiba-tiba Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi jawab salam. Sayyidah Asma tanya, Rasulullah, siapa bagi salam? Tak nampak pun. Ja'far datang. Ja'far At-Tayyar datang daripada mana? Syurga. Bagi salam, ziarah aku, dan membawa khabar gembira kepada penduduk Madinah. Ketika itu musim kemarau. Dia kata, gembiralah wahai orang Madinah, sebab hujan akan turun. Ja'far At-Tayyar itu Ja'far Tayyar, sepupu Nabi Muhammad SAW. Ja'far lagi apa tahu saya sebut tadi? Saya pun dah lupa saya sebut apa. Ja'far, sebelum Ja'far As-Sadiq ni saya sebut apa? Ja'far At-Tayyar, Ja'far As-Sadiq, tak apalah yang itu. Ini Ja'far As-Sadiq ni. Ja'far bin Muhammad ni namanya Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sila catat, nanti saya dah akan buat exam hujung tahun nanti. Siapa yang lulus kita bagi hadiah cuti-cuti Malaysia. Sekarang ni tuan sedang berlangsung ni peperiksaan di Seremban ni. Saya buat sijil tarikat tasawuf di Seremban 2. Sekarang ni berlangsung peksa. Saya tak dapat jaga, isteri saya jaga di Sanon. Saya tengah tanya lah macam mana peksa. Macam bayar kita lah peksa. Study susah ustaz, takut ni peksa ni. Ada yang alasan ambil MC, alasan ada pergi Langkawi tengok cucu, masa tu lah dengan cucu takut peksa. Peksa tuan-tuan open book, buka buku, tak jumpa lah ustaz, dalam buku tak, ustaz tak ajar, tak ada, padahal sebiji dalam kitab tak. Tuan-tuan, itulah kalau orang lama peksa macam itulah orang mana. Tuan-tuan, Ja'far apa tadi? As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ini kita sebut cucu Nabi SAW, Ahlul Bait lah. Kalau orang Syiah kata ini imam-imam yang mereka yang maksum. Orang Syiah kata ini imam maksum. Kita kata tak. Yang maksum hanya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya saja yang maksum. Kita tak ada yang maksum. Imam Ja'far, tuan-tuan, As-Sadiq ini, yang Ja'far As-Sadiq ni, dia guru kepada